Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta sahla. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi insya-Allah pada kuliah tafsir Quran. InsyaAllah kita hari ini pergi sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dulu dengan baca buku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Humazah kan? Ada Alfil kan? Alfil kan? Sebab Humazah ni tak ada apa-apa, tak tanda kan? Betul kan itu surah Al-As dengan Humazah kan? Wajah apa Al-Lazi jama'ama law ma'adadah. Dah lepas ayat tu dengan apa nama-nama neraka lah, jenis-jenis neraka. Baik, insyaAllah hari ini kita akan masuk kepada surah Al-Fil ayat surah yang ke-105. Ada 5 ayat. Surah ini surah gajah. Surah gajah. Al-Quran ni ada Al-Baqarah, surah-surah yang dinamakan sebenarnya dengan haiwan, binatang. Ada apa lagi? Yang daripada lembu, Al-Baqarah. Ada surah apa lagi? Yang haiwan? Semut. Surah An-Naml. Surah Al-Ankabut. Apa? Laba-laba. Baqarah, An-Naml, Al-Fil. Itulah ya. Lepas tu sebut tapi tak ada nama. Kuda yang dia apa yang kuda pantas berlari tu. Ya. Dia tak adalah khair lah apa nama surah. Macam bawa balik Eksa ni kan, yang dia letak Bukan tajuk surah lah kan? Kuda perang kan? Kuda perang Riyadi tu kan? Kan? Falmu Riyadi Riyad kan rasanya surah tu kan? Tapi ni surah gajah ya, Al-Fil. Ada 5 ayat ya, surah yang menceritakan bagaimana tentera Abrahah ini menghantar tentera pasukan gajah yang kena hendak menghancurkan Kaabah. Dan peristiwa ini ketika Nabi sudah selesailah Kaabah itu nak dibina pada zaman Nabi SAW. Sebab pembinaan Kaabah ini kita tahu daripada Nabi Ibrahim AS kan, anak dibina sikit-sikit, kemudian telah disempurnakan ataupun syariat itu berterusanlah sehingga kepada Nabi Muhammad SAW. Kaabah di Mekah itu masihlah ada pada hari ini dan menjadi satu kiblat bagi kita untuk menyembahnya selepas hala 7 kiblat selepas saja ditukar dari Masjidil Aqsa ya. Kita pun baru saja menyambut satu peristiwa besar iaitu Isra' Mi'raj ya. Ada berlakunya Isra' daripada Masjidil Aqsa kepada ke langit kan. So ini adalah tempat-tempat suci syiar kita ya. Tidak dinafikan bahawa ada orang yang lemah imannya mengatakan bahawa kenapa kita ni menyembah atau seolah-olah menghadap kiblat itu, menyembah bukan Tuhan tu kan kita tak nampak. So kita bolehlah sembah mana-mana je kan. So kalau manusia ni tak ada Kaabah tu, tak ada kiblat, nanti boleh bergaduh sama sendiri. Allah Ta'ala tu maha mengetahui. Ya, kalau tak ada nanti dia kata saya inilah ni yang paling ada tok syekh guru mana, inilah arah yang paling bagus, arah rumah tuan guru ni. Dah orang ada arah, orang ada arah mana-mana ikut suka dia kan. Jadi kita panggil mengesakan Allah itu. Dan Allah juga kata mesti benda ni mesti satu, mesti tempat satu, tujuannya satu, pusatnya menjadi satu ya. Dan kita nampaklah ramai sahabat-sahabat kita yang direzekikan oleh Allah Ta'ala untuk dalam musim pandemik ini pun, endemik ini pun dapat menjejakkan kaki ke tanah suci ya. Alhamdulillah rezeki dan lebih terkemaslah, teratur lagi sekarang ya, prosesnya di sananya lebih dijaga
Ramai dah, makin ramai ni sebab nak puasa dan sebagainya, makin orang ramai nak ke sana kan. Baik, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah, apakah kamu tidak memperhatikan kaifa fa'ala, bagaimana Tuhanmu telah bertindak, fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah bertindak, bi ashabil fil, terhadap tentera bergajah. Ashabil fil ni tentera bergajah. Tidakkah kamu tahu bagaimana Allah mengazab Abrahah dan pasukan gajahnya yang hendak menghancurkan Kaabah? Ketahuilah sesungguhnya Allah benar-benar membinasakan dan menghancurkan mereka. Ayat ini diturunkan disebabkan peristiwa itu berlaku. Dan peristiwa ini apabila berlaku, diceritakan kepada Nabi ketika itu bagaimana keadaan Allah Ta'ala memelihara Kaabah ini tanpa pun dibantu oleh manusia. Konsep ayat ini sebenarnya kita nak beritahu kepada kita, kalau sesuatu itu Allah kehendaki untuk pelihara, manusia tak perlu campur tangan. Kalau sesuatu itu Allah nak berikan, Allah nak lindung dan sebagainya, manusia tak perlu campur tangan. Campur tangan ni maknanya kita tak perlulah Allah kata nak sediakan pasukan ke, kau sedialah turunkanlah anggota tentera dan sebagainya. Tetapi bila sahaja dikatakan bagaimana tentera Abrahah ini nak menghancurkan Kaabah, menghantar gajah-gajah pasukannya untuk menghantarkan, maka Allah katakan di sini dia punya nanti keseluruhan konteks ayat ni ataupun surah ini bermaksud yang saya katakan tadi. Saya katakan bahawa kalaulah sesuatu itu Allah nak pelihara, dia tak perlulah campur tangan manusia. Dia sendiri, Allah Ta'ala sendiri yang akan menjaga dan memelihara sesuatu yang dia nak pelihara. Baik, dan ketika diceritakan keadaan ini, Allah Ta'ala sebenarnya memberitahu apakah yang telah mereka lakukan, apakah sebabnya mereka hendak menghancurkan Kaabah. Kerana Abrahah ini sebenarnya menganggap Kaabah itu dari syiar Nabi Ibrahim sendiri. Ketika dia dan Ismail membina Kaabah tersebut, dia menganggap, Abrahah ini menganggap dia lebih hebat, dia lebih besar. Kiranya benda itu satu bangunan pun dia boleh hancurkan, tentera dia boleh menghancurkan. Ini sifat-sifat orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau orang yang lemah imannya melihat kepada suatu benda itu dari sudut fizikalnya, dari sudut binaan Kaabah itu. Maknanya dia tak tengok kepada siapa yang menjaga, siapa yang memelihara Kaabah tersebut. Macam kita lah, kita rasa kita kuat, ataupun kita kata terpelihara. Tapi bila orang kadang-kadang dia nak ada seorang kita panggil orang yang baik dan beriman dan takwa dan sebagainya, tak apalah, kita bagi racun dalam dia, kita bunuh dia dan sebagainya. Dia tidak tahu sebenarnya yang menjaga orang itu, yang menjaga bukan diri dia, tetapi ada Allah yang menjaga dia. So kalau dia buat tipu daya sekali macam mana pun, kalau Allah kata tak izinkan, Allah tak izinkan perkara itu berlaku. Jadi mata kasar Abrahah ini melihat kepada bangunan Kaabah itulah bentuk yang mana kalau kita hancurkan, habislah. Tak payahlah orang-orang Islam ini yang begitu seolah-olah lah macam ekstrim sangat dengan Kaabah ini, mengagungkan Kaabah, kemudian kita kata apa, memelihara Kaabah, tawaf dan sebagainya kepada Kaabah itu dan sebagainya. Sebabkan kita kata kalau kita hancurkan Kaabah ini, maka mereka pun akan hilanglah kepercayaannya ataupun jatuhlah semangat mereka dan sebagainya. Tetapi dia lupa bahawa Kaabah itu memanglah hanya sekadar bangunan, batu dan sebagainya. Dia lupa bahawa yang menjaga Kaabah itu sebenarnya ialah Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha kuat gagah yang akan menjaga Kaabah tersebut. Itu silap pandangan dia. Bila kita nak buat sesuatu, kita sangkakan bahawa kitalah yang akan dapat melakukan sesuatu. Kita dapat lebih hebat daripada Allah sebenarnya yang menjaga dan memelihara kita. Baik, yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka, yakni untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia. Ini yang saya kata tadi kan. Bukankah Allah telah menyia-nyiakan tipu daya mereka, menggagalkan rencana mereka dan melumpuhkan semua siasatan mereka ketika hendak merobohkan Kaabah. Maknanya sebenarnya mereka melakukan tipu daya, melakukan rencana, merancang, membuat siasatan. Maknanya buatlah segala kerja-kerja ni yang mengatur strategi untuk merobohkan Kaabah. Sebab Allah sebenarnya telah menghancurkan tipu daya mereka, telah menyia-nyiakan. Maknanya satu perancangan yang sia-sia. Kerana apa tadi saya cakap? Sebab dia nak merobohkan Kaabah, Kaabah yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya Nabi, bukannya manusia, bukannya kita yang menjaga, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga.
Jadi sia-sia saja. Allah kata rancanglah aku macam mana sekalipun, tipu daya lah macam mana, aturlah strategi macam mana pun, tapi kamu tak dapat menyaksikan kerana Allah yang menjaga Kaabah tadi. Perhatikanlah bagaimana Allah telah memporak-porandakan kekuatan mereka, mengacaukan rencana-rencana mereka dan menghancurkan semua yang telah mereka persiapkan. Yang dia mengatur strategi lah nak berperang kan. Bawa bukan sekecil-kecil binatang lah, ya, haiwan yang paling besar, gajah. Gajah ni dulu memang terkenal, ya, sampai sekarang pun gajah ni kalau dia buat hal, katakan mengamuk macam gajah kan, gajah naik angin dia tanya kan, gajah dia naik angin, gajah naik minyak tu ni angin, minyak angin lah. Sedanglah minyak angin macam tu contoh ya, pakai minyak angin kan, gajah naik minyak macam tu. Jadi tak boleh kita buat apa, main-main dengan gajah. Walaupun dia jalan slow, sekali dia banyak, ya, saya tengok dekat Amerika ataupun Afrika ya, kalau gajah dia orang pun naik pokok dah. Walaupun dia orang kat situ, orang Afrika tu dia naik pokok lagi ya. Sebab dia kalau dia lipas ni habis ya. Dia kalau nampak dia jalan perlahan gitu kan. So gajah. Ya, Allah Taala sendiri pun nanti dalam ayat yang ketiga nanti dia nak tengokkan macam mana sebenarnya cara menghapuskan, menghancurkan gajah-gajah yang besar ni. Ya, sebab kalau gajah ni sekali dia jalan tu kan berumur, dia punya ketakutan, dan kalau dia pijak dia boleh belit orang, boleh campak macam tu saja. Ya, kekuatan gajah tadi. Dan memang ketika itu Abraha telah merancang, ya, mengatur strategi untuk menghancurkan Kaabah dengan membawa gajah-gajah. Tetapi dalam ayat kedua ini Allah katakan bahawa sia-sia sahaja tipu daya mereka, kerana sebenarnya mereka membuat perancangan melawan bukan kepada bangunan Kaabah tetapi kepada pemilik hakiki Kaabah tersebut. Nampak ini yang manusia yang telah dibutakan hati mereka, mata hati mereka. Ya, dia nampak macam kalau kita curi tabung masjid. Ya Allah, saya ni zikir masjid, ustazah zikir masjid. So zikir masjid ni sukalah bagi video-video yang tengok ni ya, dia kan. Dia kadang-kadang terasa yang menjaga bukanlah mereka tu, memanglah saya selalu cakap orang kafir, orang musyrik, dan kita lah yang tergolong dalam orang yang lemah imannya, ya, yang terhasut dengan tipu daya. Ini tipu daya syaitan sebenarnya. Orang yang hanya lihat dari mata kasar saja. Lihat ni tak ada orang jagalah surau ni. Lepas tu walaupun ada CCTV tapi tak ada orang. CCTV tu nak buat apa, dia tengok je lah ambil tin ni kan, ambil tong ni. Tong ni pun sekarang ni masjid-masjid dah letaklah tong-tong kat luar ya. Kalau berantai sekali pun dia boleh buat lari kan. So tong letak kat dalam. Siapa yang sembahyang kat dalam dia bolehlah bagi tong. Itu nak keselamatan kan, supaya tidak menjadikan sebab untuk kita bersalah sebenarnya kan, benda tu letak kat luar. Jadi dia nampak tong surau itu ialah sebagai ataupun nak menghancurkan masjid, nak menghancurkan surau, nak menghancurkan orang-orang yang dijaga oleh Allah tu. Dia nampak dari mata kasar. Surau ni tak ada orang yang kita boleh letak ni, masjid ni kita boleh hancurkan dan sebagainya. Ya, dia lupa bahawa penjaga pemilik rumah-rumah Allah ini ya sebenarnya adalah Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tak nampak dari sudut mata hati, atau sebenarnya kalau kita kata dari sudut konteks mudahnya, kita kata ialah orang yang tidak takut kepada Allah. Tidak takut ya. Kata surah kita, saya selalu baca ayat yang surah Al-Mulk bawah sekali itu. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Udah baca dulu. Kan? Wa asirru apa nama sebelum wa asirru qaulakum kan. Siapa yang takut kepada Allah ini dalam keadaan Allah itu ghaib, tak nampak, tak buat apa-apa tapi kita takut. Jadi Abraha ini mata kasarnya hanya melihat kepada Kaabah itu sebagai satu bangunan, tapi lupa bahawa kalau dia merancang, dia bercakap senyap-senyap, sunyi-sunyi pun Allah Maha mendengar. Kan? Dia suruh buat perancangan semua Allah tahu. Nak hantar gajah ya, nak buat ni ya, semua. Okey? Dan cara bagaimana bila gajah ini nak dihancurkan? Dalam ayat ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong dari langit. Ya, nama tayran ini dipanggil ababil, tapi ababil sebenarnya burung yang dalam jumlah yang banyak, ya, berbondong-bondong. Kita biasa kita baca ababil atau ababil. Ababil ini maksudnya dia datang dalam keadaan yang jumlah yang besar, yang banyak. Allah mengirim kepada mereka burung-burung dari langit dalam jumlah yang sangat besar dan datang secara berbondong-bondong.
Demikianlah untuk menghina mereka itu, Allah cukup menghancurkan kekuatan mereka dengan burung-burung dan tidak dengan pasukan-pasukannya. Pasukannya ni maknanya tak payah hantar malaikat, tak payah hantar biasa malaikat lah yang datang menolong, tak payah nak orang-orang besar-besar mana tentera kuda dan sebagainya. Tetapi dalam bentuk penghinaan sebenarnya, gajah yang besar cukup dihancurkan dengan burung. Hantar besar, gajah besar, gajah besar. Burung kalau tengok dari sudut mata kita tahu saiz dia lebih kecil daripada gajah. Penghinaan daripada Allah SWT. Macam siapa yang masuk ulat mati tu, bukan Fir'aun mati kena telan. Qarun yang dia mati tu masuk ulat je dalam tu. Raja tak ingat dah, semua tak ingat lah ya. Saya pun kadang dia ada putus-putus sikit dari sini kan. Dia cara dia nak mati tu masuk ulat, masuk serangga je dalam telinga dia tu kan. Dia punyalah gagah, punyalah besar dan sebagainya. Tapi matinya caranya begitu saja. Sebab malam-malam dengan tak keluar dan sebagainya. Itu saja cara untuk Allah SWT menghancurkan orang yang besar, dikatakan hebat dan sebagainya, hantar gajah. Tetapi dalam bentuk penghinaan sebenarnya tak perlu hantar para malaikat. Dan kadang-kadang kita tahu dalam perang-perang yang besar, Nabi SAW dibantu dengan para malaikat. Apa kita panggil jundullah kan, bala tentera Allah yang tak nampak oleh manusia, tetapi para malaikat di belakang membantu untuk menghancurkan mereka. Ada satu perang, mereka 10,000, Nabi dan para sahabat 1,000 saja. Tapi Allah menghantarkan pasukan-pasukannya untuk membantu. Tak nampak. Dengan izin Allah mereka menang. Itu sebabnya kadang-kadang dalam poin yang penting saya ingat kita buat sesuatu itu bukan kerana usaha dan tawakal kita kepada Allah SWT, tetapi bantuan Allah itu sebenarnya lebih besar. Kadang-kadang ini hebatnya buat apa semua, tak, kerana dengan izin Allah. Allah izinkan untuk perkara itu berlaku. Sebab kita tak nampak sebenarnya bantuan itu dari sudut mana, tetapi kalau dari sudut perang tadi kita nampak memang Allah menghantarkan bantuan. Dan manusia yang ketika para sahabat Nabi SAW itu, ketika dia tahu bahawa Allah Ta'ala yang menghantarkan bantuan, dia tahu bahawa dia menang bukan kerana dia berperang, bukan kerana dia sebenarnya. Memang betul dia angkat perang, bunuh pedang, bunuh dan sebagainya, tapi dia tahu bahawa Allah yang membantu. Jadi rendah diri, jadi tidak sombong, jadi tidak bongkak. Kerana apa? Kerana apa pun yang diusahakan adalah bukan kerana dia semata-mata, tapi kerana bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So bantuan ini dihantarkan, cara membunuh burung gajah itu tadi ialah dengan menghantar burung yang berbondong-bondong, yang kita panggil banyaklah daripada langit. Raja Namrud. Terima kasih. Saya baca dia memang ikut. Nak sebut juga tapi tak takut salah. Ini dah sesuatu kan. Saya ni kadang-kadang boleh tertulis ni, tapi ingat tu memang baca lah. Nabi nyamuk kan, Nabi Ibrahim kan, yang bakar Nabi Ibrahim kan, yang cerita dia Saya tak baca lah kayak itu. Ketika dia kalau tak silap lah dia tak puas hati ketika Nabi Ibrahim pancurkan Kaabah apa semua tu, so dia diperintahkan untuk dibakar. Seingat saya raja ni dah yang perintahkan dibakar. Sebenarnya Nabi tak apa. Tapi itulah maknanya ada cara-caranya yang kita kata kalau nak cakap pandemik sekarang ni kan, dengan wabak yang tak nampak di mata, berapa juta dah yang mati. Cara perlahan-lahan Allah hendak menamatkan atau mengurangkan jumlah manusia ini dengan dihantarkan wabak tersebut. Tak nampak mata dan sebagainya. Dengan menghantarkan manusia ni sehebat mana pun, dihantarkan yang kecil sekalipun, kita tak mampu nak lawan. Tak payah nak hantar besar-besar, tak payah hantar kita panggil penyakit yang besar dan sebagainya. Dia bakar Nabi Ibrahim kan, dia tak hati. Lepas tu dia kata dia tembak langit, dia kata ada berdarah dekat langit. Macam seronok lah cerita dia. Dia beritahu macam mana, sebab Nabi Ibrahim AS ni dia yang menghalang
patung-patung Kaabah, patung-patung Kaabah tu dia yang binasakan. Tetapi bapa dia ni sebenarnya pembina patung yang paling hebat. Dia geng orang kanan hebat Raja Namrud. Dia adalah pengukir patung Raja Namrud ni. Maknanya berhala-berhala ni, maknanya dia kurang kuat Raja Namrud. So bila bapa dia sendiri, ayah dia sendiri tu dihalang, ditentang oleh anak dia sendiri, itu yang konflik berlaku di situ. Dalam dakwah tu begitu. Kita duduk nak kita sendiri nak tolong tukang jatuhkan. Itu cabaran dalam berdakwah lah. Kita ni kadang-kadang yelah, dalam pengalaman saya sendiri pun ramai kan yang suami yang macam tu, isterinya pun dia susah bangun. Kita tak apalah. Kita kena faham, dalam sejarah pun banyak ditunjukkan tentang kisah-kisah tersebut. Okey. So bagaimana sebenarnya, itu sebagai contoh bagaimana Allah Ta'ala bila nak menghancurkan sesuatu, dia tak payah hantar yang sama besar, tak payah hantar gajah pun. Kalau dia nak, dia boleh hantar. Allah boleh hantar gajah lagi, sebab gajah tu pun dia yang cipta. Dia yang menjadikan gajah-gajah tersebut. Kalau dia nak jadikan haiwan yang lebih besar pun boleh. Saya pun teringatlah kisah Nabi Musa kan, macam mana dia banyak binatang-binatang ni. Kalau Nabi Musa kisah ular kan, macam mana ular berhadapan dengan Firaun kan, dia raja tukang sihir kan, tukang sihir tongkat dia jadi ular dimakan kan. Itu pun kisah yang cerita pasal haiwan binatang. Nabi Sulaiman dengan semut. Jadi kenapa Allah Ta'ala ni dia bagi burung, dia bagi binatang, ikut yang saya faham, yang saya belajar, saya tahu memang itu sebenarnya mudah untuk difahami oleh manusia kita. Bila cakap ular, kita boleh nampak ular ni macam mana cara dia hidup, cara dia kan. Bila tunjukkan tentang gajah, kita boleh tahu burung. Jadi binatang-binatang yang biasa dan memang kita boleh nampak dengan mata kasar kita sifat-sifatnya. Dekat syurga pun nanti boleh makan burung. Tayrim kan, walah mimma yatakhayyarun, walah min tayrim mimma yashtahun kan. Makan daging burung. Daging burung apa saya tak tahulah. Tapi bila baca tu boleh kok makan daging burung ni. Kat diri tak tahu daging burung kan, dia daging walah min tayrim mimma yashtahun. Daging memang tengok memang dia beritahu burung. Tapi tak tahulah, sebab kalau orang yang belajar haiwan-haiwan dia kata maybe chicken kot, sebab chicken from bird family kan. Sebab dia tak adalah cakap chicken, dia cakap toira, burung kan. Sebab duck kan, itik pun daripada jenis burung. So kita kata boleh lah. Tapi tak samalah chicken yang kita makan dekat dunia ni dengan ayam yang kita makan dekat luar sana. Biasa cakap chicken, kita boleh cakap ayam. Ni macam ni boleh cakap dengan anak kan, chicken dengan cucu kan, chicken dia mana tahu ayam tu kan. Bila kita cakap terung kan, terung apa terung dia kata. Terung in English, dia duk English kan. Tak payah cakap terung je. Kita ni nenek ni kena firm sikit kadang-kadang kan. Kita nenek lah, saya ibu kan, dengan no terung, cakaplah terung lah, apa ke pelik. Tak pelik tak terung. Nanti tempat lain belajar lah apa bahasa Inggeris kan. Sebab dah tak tahu dah bahasa Melayu punya kok mana kan. Kita kena raih dia sesekali lah. Sesekali ikut cakap makcik kita ni kan, cakap tak ada. Makcik tak tahu apa terung bahasa Inggeris kan. Tak tahu apa, makcik ni tak reti kan. Macam anak saya bercakap maksud dia kan, kakak lu bird, dia cakap kan, ada gambar kat tepi jalan bird. Anak saya, makcik, that is not bird, that is parrot. Makcik dia belajar UPM dah. UPM ni haiwan lah kan. Alamak, dia kata parrot lah. Lepas tu saya cakap apalah makcik, not all type bird is bukan bird. Ada parrot, ada sparrow kan, ada magpie kan. Please lah, be specific kan. Alamak, okey lah, makcik kalah lah ni kan. Makcik is parrot, dia kata kan. Oh lah, dia kata kan. Masa kita tak sekolah pula kan. So kita kata bila teruk, tak lah. Dia tak tahu kan, kita ni boleh lah sikit-sikit gitu. So haiwan-haiwan ni saya ingat malam tadi suruh cucu pijit lutut, sapu minyak kat lutut. What is that? Lutut tak tahu. What is that lutut? Cakap lah ni okey. Tak, dia memang macam tu sekarang ni. Sebab bila saya cakap chicken, saya macam kenapa cakap chicken kat sini ya? Dia dah automatically kan. Tu ayam, macam yelah bagus sebenarnya bahasa Inggeris dan sebagainya kan. Tapi yelah, saya boleh tengok budaya kita, budaya makan pun dah
tak tahu apa tu kuih koci, dia lebih tahu takoyaki kan. Dia dah tak tahu apa itu badak berendam, kan. Dia lebih tahu kepada sushi, ya. Dia boleh tahu kepada bomboloni, bombolani, apa ya, bombola semua dia kan. Padahal bomboloni tu lebih lebih sedap lagi badak berendam ya daripada bomboloni tu kan. Dia tak tahu Puteri Ayu, Puteri mandi kan. Why Puteri mandi, dia kata. Why Puteri go to mandi, go shower, dia kata. No lah, malas lah. Okay, end of story gitu kan. End of no talking about, nak cakap kan. Just taste lah. Nak kena explain pula, nak kena translate pula kan. Saya ingat tak payah, memang nama dia Puteri Mandi. Dan you tak payah cakap Princess Bath. Princess to Bath. Kak ni sometimes kita try to explain and kita try to kita macam nak ada effort juga so dia understand. No. Puteri Mandi. Nama dia Puteri Mandi. Badak berendam. No hippo. Nanti bila cakap badak hippo. Granny, why you eat hippo? Dia kan? Malam, why you eat hippo? No hippo lah. Dia ada falsafah di sebaliknya. Why dia berendam, why dia mandi. Orang tua kan, Puteri Ayu kan. Dekat, beautiful princess. Dia apa pula? Saya tengok orang Korea, dia very macam strict. Makanan dia tak panggil fermented beef. Dia kata fermented sayur kan. Dia panggil kimchi. Sampai luar negara pun dia kata kimchi. Kimchi, dia tak nak cakap macam kita kata macam makanan dia yang saya tengok yang gulung-gulung tu apa, bibimbap bukan bibimbap, kimbap. Dia bab-bab lah sama dia bab. Kan dia bab ya. Bab-bab tu dia tak cakap rice roll yang kita panggil rice roll gulung kan, dia cakap tak ada, panggil kimbap juga. So memang akan tahu sampai tu. Macam kita pakai belacan kan, belacan lah, dia should use belacan. Dia nak kita lagi sengit ke supaya tidak, dia tak pakai shrimp paste, dia tak pakai belacan kita kata. So kita perkenalkan begitu. Dah cerita belacan pula dah. Tapi keduri ni ya. 2 ayat lagi insya-Allah. Sebab 2 ayat ni penting nak beritahu macam mana sebenarnya Allah Ta'ala ini berhak ataupun memberikan penyelesaian. Dalam live saya pun saya beritahu tajuk dia. Ada orang komen kat sini Cik Puan Fatihah tu kata Princess Bath, dia kata kat sini Princess Bath ya, Puteri Mandi ya. Apalah princess nak pergi mandi pula kotor kan. Tak ada. Itulah makanan-makanan kita ni tak ada. Di street food pun sekarang ni takoyaki lah street foodnya. Ya, rasanya. Saya sebagai orang yang memerhati ni kan, kesian lah kan. Street food dia benda memang ada daripada luar lah, pengaruh luar. Street food dia tak jumpa dah biasa goreng pisang dan sebagainya kan. Kita dulu makanan-makanan hawker street ni macam makanan kita lah, makanan Melayu contoh kita boleh jumpa kuih-kuih tradisi ni kan, popiah dan sebagainya kan. Tak adalah, dia dah itu taste orang berdua sekarang lah. Kita kena raih juga ya, kita pun dah puas makan ya, tak lama lagi pun nak kembali ke kampung lah saja. Tokoyaki yang tu tak pernah makan pun, tapi dekat kampung punya banyak tu sampai suami kata kampung pun banyak bukan sepah-sepah itulah tu saya nampak sebab dia macam ni, dia ada ejen dia ada ejen macam yang jual air kat tepi semua tu kan. Dia sekarang ni jenis yang macam tu, dia bagi bukan franchise lah, dia bagi barang-barang stall and then jual niaga macam tu. Memang makcik-makcik pun suka dah sekarang ni takoyaki tu, makan kan, sedap. Tak apalah ya, mana boleh makan. Nampak macam saya ni memilih sebab tak nak makan. Cakap mungkin tak boleh kan, tak apa. Mana boleh rezeki, boleh rasa selera makan kan, tak ada masalah. Baik, yang keempat, bismillahirrahmanirrahim. Tarmihim bihijaratin min sijil. Macam mana burung ini menghancurkan gajah-gajah tadi? Melempar mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Diriwayatkan juga atau diceritakan dalam kitab tafsir bahawa mereka burung-burung ini membawa batu daripada neraka dan dibakar. Sebab apa? Dia kata dari neraka sijil lah. Tapi sijil ni dia kata terbakar, menyala. Sifat yang terbakar berapi ya. Burung-burung itu melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar dari langit. Lemparan mereka tidak ada yang meleset sedikit pun dan semuanya tepat mengenai sasaran. Akibatnya setiap orang pasti terkena lemparan batu tersebut. Ketahuilah sesungguhnya Allah mempunyai bala tentera dari golongan malaikat, burung dan manusia.
Itu yang saya cakap tadi ya, dia boleh hantar dia punya pasukan-pasukannya sama ada dari golongan malaikat, burung dan manusia. Setakat ni yang selalunya kita baca burung. Ya, manusia ni ialah tentera-tentera yang dihantar daripada pasukan yang boleh berperang. Kemudian burung. Selain daripada itu belum, tak ada. Maknanya yang dihantar untuk menghancurkan bala tentera. Kalau kita kata banjir, ya, kita katakan apa lagi, tiupan angin panas dan sebagainya itu kan untuk kaum Ad, kaum Lut dan sebagainya itu kan yang terbalik semua. Kaum Nuh dihantar dengan banjir, itu bukanlah bala tentera, tetapi Allah bagi satu lagi tunjuk dari alam sekitar. Maknanya dia boleh hancurkan dengan alam sekitar yang dijadikan. Daripada air itu dia boleh hancurkan juga. Daripada panas pun dia boleh hancurkan juga. Daripada debu dan sebagainya. Maknanya secara mudahnya cara Allah nak menghancurkan satu kaum itu, dia boleh hantar dengan bala tentera dia, ya, ataupun dari bentuk alam semula jadi. Dia boleh terbalikkan dan sebagainya. Cara nak menghancurkan umat-umat yang degil, ya, yang mendustakan Allah dan Rasul. So, cara dia melemparkan ini ialah dengan membawa batu-batu yang dilemparkan. Dan yang saya menarik lah, saya menarik ayat ni kan. Dan saya duk fikir kan, macam mana hebatnya kan kekuasaan Allah Ta'ala ni. Burung itu, ni mungkin saya lah yang terlebih sikit berfikir kan, bila baca Quran, tafsir dan sebagainya kan. Burung ini membawa batu yang panas. Dia bawa pakai apa? Kaki lah. Pakai kaki. Tapi kaki tu tak terbakar pun. Dengan izin Allah. Kita kalau pakai nak bagi mengapi kan, nak pakai sautang ada apa semua. Yang mana boleh kita nak lempar api, kita ni tak protect diri kita kan. Nak angkat cerik panas pun, bukan cerik sekarang tak pakai cerik panas. Ustazah ni tak betul pula. Ya, nak pegang benda panas, piuk panas pun ya, kena pakai pelapik kan. Mana boleh main pegang aja. Jadi saya kata, ya Allah, kalau Allah izinkan ya, benda tu macam Nabi Ibrahim AS kan, dibakar dengan api yang sampai bermalam-malam. Ya, dia duduk dalam tu elok je. Sampai keluar aku kata, tak terbakar apa pun. Ya, bila Allah izinkan benda itu berlaku, dia akan mudahkan saja. Ya, sebab ya sekarang ni kalau kita nak cakap pasal COVID ke apa ke, kalau berlaku kemalangan dan sekalipun, kalau Allah nak elakkan ya, kereta itu hancur remuk macam mana pun, dalamnya elok orangnya, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Kalau ikut logik tu kata, kenapa hancur? Tapi inilah, tak jadi apa-apa. Dah melintas ni, kawan saya kata kan, dia dah nampak dah lori ni di jalan kan. So, lepas dia kata. Dia kata kalau dia lah memang dengan izin Allah kan, dia kata, ya Allah, pelihara, CP je dia kata. Biasalah orang kata filat memang masih dan sebagainya kan. Memang kalau nak dielakkan, dia kata CP saja kalau nak. Jadi dalam hal ni saya terfikirlah ya, saya terfikir satu perkara, bagaimana ya burung itu membawa batu-batu yang bila jatuh, batu panas menggelegak dari api, dia bawa dengan tangan dia. Tak adalah, betul lah, tak adalah cerita nak lebih dia bawa pakai apa, dia bawa pakai parung kan, dia bawa pakai dia punya anggota dia lah kan. Tetapi ialah tetap panas. Bila dengan izin Allah. Dan burung ini pun itulah mungkin advance sikit kan, saya dapat satu fahaman kat sini. Burung itu pergi kerana apa? Kerana perintah Allah. Jadi dia pun tak takut, dia pun pergi. Burung itu, kita pun tahu kan, kalau semua kita baca lebah pun kita baca dalam Quran ya, Ankabut pun, labah-labah dan sebagainya, bila kita baca, bila dia dengar, kita tahu burung-burung ni semua bertasbih memuji Allah Ta'ala. Semua benda-benda yang hidup ni, batu, pokok, semuanya bertasbih memuji Allah SWT. Subhanallah ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit memuji Allah SWT. So burung ini dia tak ada takut, tak ada apa. Dia pergi tu, saya yakin sebab kita diceritakan dengan berbagai-bagai peristiwa dia berlaku daripada Nabi SAW sampai daripada Nabi Adam AS sampai sekarang ini. Bila sesuatu itu merupakan perintah daripada Allah Ta'ala, ya, hatta makhluk ini pun tidak engkar, tidak takut. Kalau kita kan bawa batu kan, tak nak takut lah bawa batu panas pula, kalau mati pula satu hal pula kan. Dalam manusia, dalam berperang, kalau kita tengok kisah perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, ada dalam kalangan mereka yang tak nak pergi berperang, takut mati. Tak payah pergi ni ya, antara Ubay bin Salul kan, munafik. Kita jalan tahun panas pun kita tak sanggup nak pergi bijak. Orang yang berjihad ni orang yang berjihad nak mati fi sabilillah ini, orang yang kata mati syahid,
orang yang mati syahid, nanti di hujung ni saya nak ceritakan tentang bagaimana. Tadi pun pagi saya dengar kuliah subuh daripada Ustaz Khairul, beritahu tentang Dr. Khairul bagaimana berjihad ini, berperang ini perlukan kepada kita panggil niat itu kerana Allah SWT. Pergilah berperang, sebab bila kita keluar kita tahu kita akan syahid, akan mati. Tetapi ada dalam kalangan ya, bila Ustazah duk reflect, burung ni dia pergilah sebab dia perintah Allah, walaupun bukan manusia. Burung ni Allah kata seolah-olah bila ni saya faham jangan lebih-lebih lah, takut nanti kata melampau pula. Tapi yang saya faham lebih sedikit, bila Allah kata lah, dia memang dia perintah. Kalau malaikat pun apa, ada dalam Quran kata Allah kata perintah kepada malaikat, Allah cakap kepada burung, Allah cakap kepada, semua dia cakap ya, seolah-olah bila dia kata burung-burung keluarlah bawa batu-batu ini, hancurkan Abraha dan tak cakap banyak. Kalau kita kan tengok ini batu gelegak panas mah, ya, tak nak bawa lah, takut lah, tak nak lah kan. Tak ada, burung kata ambil jalan, angkat batu. Ya, ni ada orang yang nak berperang pada zaman Nabi SAW, bila dia suruh perang, menyuruh separuh jalan lari, bukan cakap lari, beritahu kat belakang patah balik, tu yang Nabi kalah teruk ya, dalam perang Badar dan sebagainya. Bagaimana mereka ini belot ya, ketika nak berperang, dia keluar, dia patah balik. Orang-orang munafik ya, orang-orang munafik dia patah balik, menyebabkan mereka ini duduk tak nak keluar. Orang yang tak nak keluar, dia kata buat apa kita keluar ya. Memang berlaku dalam kalangan ketua munafik. Dia kata bila kita keluar, kita akan kehilangan kita tinggalkan isteri, kita akan kehilangan isteri kita akan menjadi balu, anak kita akan menjadi anak yatim. Betul juga tu, harta kita akan dirampas sebagainya. Baik kita duduk sesenyap, tak nak keluar berperang. Sedap apa? Sebab mereka berfikir tidak seperti burung-burung ini berfikir kan. Mereka berfikir apa? Mereka pergi bukan kerana Allah Ta'ala, bukan Allah perintah. Dia nampak Rasulullah yang perintah, dia nampak manusia, dia mengejar benda-benda yang dunia, yang material, nampak. Sedangkan Allah kata ganjaran besar orang yang syahid, tak nampak. Sebab kita tak jelas sebenarnya bahawa yang disuruh kita itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So bezalah, burung ni dia pergi bawa pula yang panas. Sebab apa? Sebab Allah dah perintahkan ya? Yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Baik. Faja'alahum, ayat yang kelima yang terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, hancur, binasa. Dan setelah itu mereka pun menjadi seperti daun-daun tanaman yang kering yang dimakan binatang ternak. Kemudian daun-daun tersebut jatuh menutupi tanah. Mereka berserakan di atas tanah dan tubuh mereka hancur, tercerai-berai. Akhirnya ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul, sebab dia dah terbakar, hancur semua. Dia macam inilah ya. Saya ni kalau baca nanti banyak orang baca kan, saya nampak benda yang menarik ni kat sini ya, dari sudut realiti ni kan. Saya fikir dia jadi hancur, dia jadi binasa, dan tubuh mereka hancur, terjerai, macam menutupi tanah ya. Memang nak tunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala dari sudut benda yang besar Allah boleh hancurkan dengan burung. Bila api tadi jatuh membakar mereka, dia terus hancur. Tetapi saya nampak hikmah besar di sini. Apa hikmahnya? Hikmahnya, gajah itu besar. Manusia, kalau dia bunuh saja gajah itu, tergolek-golek lempang gajah itu, tak ke susah nak bersihkan jasad gajah? Setuju ke tidak? Ya? Tetapi bila kata ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan ulat, ya, jatuh menutupi tanah, maknanya dia hancur, kemudian dia jadi tanah. Maksudlah kat situ, tubuh mereka hancur, bercerai-berai. Maknanya Allah itu Ta'ala sangat bijaksana, maha bijaksana. Cara bagaimana nak menghancurkan gajah-gajah ini dengan mudah, tanpa macam seolah bahasa sekarang ni memusnahkan alam sekitar lah ya? Maknanya benda itu kompos, dispose kompos lah ya, so, terus jadi tanah, terus dia hancurkan. Satu cara pelupusan yang mudah, maknanya saya suka kadang saya fikir terbalik pula kan. Kalau lah cara dia yalah gajah tu jatuh ke jadi air ke, Allah nak tanah lah macam-macam kan, boleh dia jatuh semua kan. Maka bangkai gajah itu berlempangan banyak-banyak, berlempangan. Bukan saja itu, kemudian yang tentera-tentera tu pun manusia banyak kan. Kita tahu lepas tsunami, lepas banjir dan sebagainya kan, mayat berlempangan dan sebagainya. How to handle cost kan, masa mayat-mayat tu semua.
Sedangkan yang dalam kita tengok COVID yang meninggal ramai itu pun macam mana usaha nak ni. Tapi bila dihancurkan begitu, ya, siapa yang boleh terfikir kalau tidak kebijaksanaan Allah Ta'ala merancang hantar burung, memang nampak hina, tapi cara burung itu bawa batu yang kecil-kecil yang dibakar. Sebenarnya nak bakar dengan cara yang hancur supaya dia mudah jadi tanah balik, seperti dikatakan tak ada apa-apa lepas tu. Senang, ya, daripada lepas tu nak angkat bangkai gajah, nak tanamlah apa dengan busuk dan sebagainya. Maka di situ terfikirlah saya daripada awal tadi bagaimana sebenarnya Allah SWT Maha Bijaksana. Bila dia nak hantarkan sesuatu itu, kita perlu memandang yang lebih jauh lagi daripada itu. Ya, kadang-kadang kita fikir pendek kan, kita fikir pendek, kita rasa macam oh inilah dia, inilah sebabnya dan sebagainya. Maka sebenarnya hikmah itu lebih besar lagi. Okey. So sebenarnya saya nak share juga lah berkaitan dengan surah Fil ini. Kita ambil berapa? 10 sikit 10 11. Sebab sebelum ni 9.30, 11 sikit Sebab apa? Nak cerita tadi, konsep surah Al-Fil ini ialah berkaitan dengan sesuatu perkara itu biarlah Allah SWT yang memberikan jalan keluar. Sebab segala cabaran yang besar, Allah Ta'ala akan memberikan solusi keluar kepada cara penyelesaian tadi. Allah Ta'ala yang akan menyelesaikan. Ini juga yang saya nampak kalau sahabat-sahabat yang ada yang menonton ni. Saya share juga ilmu yang saya dapat daripada kuliah subuh pagi tadi. Bila saya tengok surah ni nak dibentangkan, saya kata Ustaz pagi tadi dah beritahu tentang perkara ini dan ada relationnya. Ya, saya belajar pagi tadi daripada kuliah Ustaz Khairul beritahu bahawa kalau ada sesuatu cabaran yang kita hadapi, biarlah Allah Ta'ala yang menyelesaikan. Biarlah Allah Ta'ala yang menyelesaikan semua cabaran yang kita hadapi. Sekarang ini, dalam konteks ini, kalau kita tengok, tentera bergajah ini, Abraha ini nak menghancurkan Kaabah. Saya kata tadi kan, Allah Ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala yang menyelesaikan cabaran ini tanpa campur tangan manusia. Ingat saya beritahu tadi kan, awal tadi kan, tanpa campur tangan manusia. Maknanya, bila kita menghadapi sesuatu cabaran, eloklah kita selesaikan dengan cara memberikan penyelesaian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kita kena usaha. Yang betul kita kena usaha keluarkan apa semua, makan obat dan sebagainya. Tapi jangan lupa akhir sekali kita kena serahkan kepada Allah Taala kerana Allah izinkan dia akan berlaku. Dan ataupun sebenarnya yang saya belajar pagi tadi, awal-awal solusi itu lebih baik kita serahkan terus kepada Allah SWT. Sebab apa? Ustaz pagi tadi share dengan saya satu cerita bagaimana Auf bin Malik ini, Auf bin Malik seorang sahabat Nabi, keluar berperang. Bila keluar berperang dan bila habis saja selesai berperang, mereka berkumpul di masjid, berkumpul di satu tempat dan kemudian mengira siapa yang balik, siapa yang tak balik, siapa yang syahid, siapa yang cedera dan sebagainya. Kemudian bersurai. Lepas saja bersurai, Auf bin Malik bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, anak aku tidak balik. Tidak pulang daripada perang. Bila kira-kira dia tengok anak dia tak balik. Anak dia pergi perang sama-sama, keluar berperang sama-sama. So dia tak balik. Dia rasa susah hati sebab anak dia tak ada bersama-sama lah. Kalau tak balik, maknanya berkemungkinan besar dijadikan tawanan perang. Kalau mati, mereka akan nampak bawa balik dahsyat dan sebagainya. Tetapi kalau tak balik, berkemungkinan ditawan ataupun dalam keadaan susah untuk balik daripada perang, tercicir dan sebagainya lah. Dia kemungkinan besar ditawan. Dan apa yang berlaku ialah bila ditanya kepada Rasulullah, maknanya diberitahu kepada Rasulullah SAW beritahu kepada Auf bin Malik. Dia kata bertakwalah kepada Allah, ittaqullah wasbir. Bertakwalah kepada Allah dan sabar. Sabar. Dan kemudian Ustaz tadi ajarkan saya, Nabi SAW berpesan kepada beliau, bacalah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Nabi menasihat beliau, menasihati beliau supaya membacakan, panggil dia baca hauqalah namanya kan. La haula wala quwwata illa billah. Dan baliklah kau baca dan balik. Kerana Nabi ketika itu memerlukan panduan daripada Allah Ta'ala, dan dia juga berdoa, maknanya dia dah tahu pasal benda ni, dia tahu dan dia nak berdoa juga. Dia dah tahu Auf ni anak dia tak balik, tapi dia pesan ketika itu tak boleh apa boleh buat kecuali kau serahkan sahaja kepada Allah SWT. Nak keluar pergi cari balik apa semua ni mungkin kita boleh, tapi dalam keadaan yang bahaya dia kata kita tak boleh buat apa-apa, hanya boleh kita membaca tersebut, baca la haula.
Dan Auf balik beritahu isterinya, kedua-duanya pun membaca la haula wala quwwata illa billah sepanjang malam, tak tidur baca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala, tak berhenti-henti. Sehinggalah kata Ustaz tadi menceritakan dalam pukul 3 pagi dan tengah malam ada orang ketuk pintu. Dan bila dia buka, dia dapati anak dia sudah pun itu anak dia dah balik. Ya, apa maksud la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingat lagi lah ayat ini jugalah bila Ustaz share pagi tadi, saya pun ingat. Inilah juga yang dipesan ketika saya masa mula belajar dulu. Saya ingat lagi, saya belajar buat PhD dalam satu dewan itu. Ustaz ni baru pensyarah ni dia baru balik daripada buat PhD. Kata buat PhD ni memang ada banyak rintangan dan sebagainya apa semua, tapi jangan lupa baca la haula wala quwwata illa billah ketika kita susah dan sebagainya. Dan memang saya ingatlah benda tu, ingat. Ialah asbab daripada Nabi SAW, kisah yang tadi pun diingatkan kembali. Sebab kita kadang bila kita tu kan kita lupa kan. Jadi Ustaz Khairul tadi dia kata Nabi SAW pesan dalam keadaan kita susah dan kita ni nak kaitkan dengan surah Al-Fil ni ya, ketika Allah kata dia nak buat sesuatu itu, dia boleh buat walaupun benda tu nampak macam mustahil. Gajah tadi hantar burung dan sebagainya, anak dia tak balik, Nabi kata bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, yang maknanya tambah keimanan kepada Allah, bersabar. Okay? Dan yang ketiga dia kata bacalah, serahlah kepada semuanya kepada Allah dengan katakan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Ta'ala. Nah, ketika anak dia balik, bukan sahaja, ini satu poin yang penting juga yang saya dapat tadi, bukan sahaja masalah itu selesai bila kita berserah kepada Allah, tetapi dengan keyakinan yang kita ada, keimanan kepada Allah Ta'ala, Allah bagi bonus lagi. Oh, dah bersabar ya, dah itu ya, dah baca apa semua, Allah bagi bonus. Bonusnya apa? Diriwayatkan tadi, Ustaz kata ada menceritakan bahawa dia balik itu bukan saja dia balik, tapi dia bawa berpuluh-puluh unta. Ada riwayat kata beratus-ratus ekor kambing. Hasil daripada tawanan perang itu, ya, maknanya dia rampasan perang tu, maknanya dia dah daripada pihak musuh kan dia balik. Bukan setakat itu, kambing-kambing semua ikut dia balik sama. Masa tu kan Ustazah ni boleh terfikir lain macam sikit. Saya terfikir biasa tu. Orang cakap saya terfikir kan, dia anak dia balik. Anak dia balik, anak dia ketuk pintu. Maknanya syahid tu memang ganjaran lah, ada banyak cerita. Tapi dalam kes ini Allah nak ceritakan, Nabi SAW nak ceritakan bagaimana kisah ini, kalau kau serahkan sepenuhnya, Allah beri solusi. Biar, kan saya beritahu tadi, biar Allah yang selesaikan cabaran kita. Tadi pun tajuk kuliah ni saya pancangkan ilmu yang Ustaz Khairul bagi pagi tadi. Dia kata apa? Biar Allah yang selesaikan cabaran kita. Biar Allah selesaikan. Ya, kita usahalah jangan kita tidur tak makan apa. Ni kat ni makan lemon, makan apa, makanlah ya, madu dan sebagainya, buat senaman semua buat. Tetapi biarlah kita serahkan kepada Allah Subhanahu Taala. Saya suka post Kak Ani tu ya, ada seorang tanya Kak Ani buat apa, makan apa kan. Kak Ani kata makanlah buat apa, hujungnya dia kata akhirnya kita serahlah kepada Allah. Allah jelas sebaik-baik penyembuh. Dan sebaik-baik penyembuh tu ialah Allah lah, makan apa tu makanlah kan, betul. Ya, tapi dalam hal ini mungkin dikatakan sebaik-baik penyelesaian itu adalah daripada Allah. Biar Allah yang solve the problem. Ya, dan kita, bila saya ingat benda ni, memang ketika saya diuji dengan depression yang itu ya, tak boleh tidur malam masa belajar itu kan, Allah beri rezeki lebih lah sikit kan atas tu, memang tak boleh tidur malam, tak boleh tidur ya, sebab apa? Duk fikirkan tesis tu dalam kepala, sampai mana muntah dan apa semua, duk fikir ni dalam kepala, mata pejam ya, pukul 12 malam, tapi otak tak stop, otak pergi deep sleep kan, dia fikir, rusing lah orang yang rusing. Dia fikir macam nak betulkan objektif, supervisor suruh betulkan ni, dah salah macam mana. Kataan tu berangan-angan. Bangun pagi besok letih lesu. Sebab tak tidur pun. Sebab kita tidur memang kita kena shut down semua kan. So tak boleh tidur, bangun semua. Lepas tu teringatlah memang kita kena, saya amalkan balik ya. Memang kadang-kadang kita ni baca sambil-sambil je kan. Teringatlah balik pesannya dalam keadaan kita berhadapan dengan cabaran yang besar. Bacalah la haula wala quwwata illa billah, sebab asalnya daripada Auf inilah yang Nabi pesan, kau rusing kan sekarang ni, dalam keadaan kau rusing. Memang balik ni anak tak balik ni. Macam saya kan nak tidur, duk fikir objektif kajian. Ya, dia bukan berzikir, Allah lah. Dia mulut ni, tapi kepala ni kan. Lepas tu, switch ke sini.
okey, kita baca otak kita penuh. Memang itu pun la haula wala quwwata illa billah, saya baca la haula, saya baca sampai terlena, sampai tertidur, tak sedar bila tidur, bangun pagi besok fresh. Oh, tidur semalam tak, dah kita dah tak ingat apa kan, banyak oh semalam aku tidur. Dan semenjak itulah memang apa-apa pun la haula wala quwwata illa billah. Dan pagi tadi ya, terima kasih kepada Ustaz Khairul bila pagi tadi dia bagi kuliah ni, saya kata oh yalah, memang kita kadang pada hujung tu kita ingatlah, dia kata memang asalnya betul lah kisah ini atau bacanya bila Nabi SAW menasihati dia supaya membacakan. Dan bukan sahaja lena tidur dan sebagainya, akhirnya Allah beri bonus lah pada saya. Beri bonus ya, sampai nampak dalam Facebook saya kecoh-kecoh tu, gitulah dapat bonus. Sebab bila saya relatekan tadi, Ustaz kata bukan sahaja Auf balik dengan anak dia balik dengan keadaan selamat, tapi dia membawa kembali harta-harta rampasan perang. Maknanya Allah selesaikan cabaran kau, Allah bagi bonus lagi, nikmat yang berlipat ganda, kerana kau bertakwa kepada Allah, kau sabar dan kau menyerahkan segala daya kekuatan tadi hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So saya belajar kat situ tadi dengan ayat ni juga, Allah Ta'ala boleh selesaikan masalah kita, ya, tak payah susah-susah, ya, hantar burung semua settle. Saya pun bila nampak jenis saya kan, saya kata oh memanglah susah dan sebagainya. Betul lah, Kak Ina struggle tau. Orang yang bila dah hantar tu, lepas tu dia kena correction, alhamdulillah. Saya seolah-olah dia kata, settle. Habis. Hantar begitu saja, kena bagi teknikal sikit lah, memang kena positif dan sebagainya. Tetapi seolah-olah kita kata lepas tu nikmat itu datang. Memang kata rezeki baik kan, Ustazah dia ni tak adalah, itu benda yang senyap-senyap kita buat, kita kena buat senyap untuk dia cakap kat orang. Ya, sebab nanti jantung perkataan apa, rasa dengki, sombong, hasad dan sebagainya muncul kan, besar diri dan sebagainya. Dan dalam hal ini pun saya dah berjumpa dengan satu ayat Quran, ya, dalam hal ini saya dah baru berapa hari, 3-4 hari kan, posting tu tak habis-habis lagi tu. Bila dia tag saya je, bila tag saya dah move on dah, saya dah okey dah kan, how to live life after this. Tapi saya kata, bila cerita ni nak sebut ni apa semua kan. Dalam masa yang sama saya risau. Saya cakap ke Allah Ta'ala, saya kata, ya Allah, bagaimana aku nak berhadapan dengan hari-hari ini? Bagaimana? Cepatlah lupakan perkara ini, cepatlah mereka lupa. Datangkanlah benda yang boleh lupa. Sebab saya rasa macam okeylah, sampai satu tahap dah rasa bukan tak selesa, kita dah takut ada perasaan-perasaan yang tidak baik, syaitan tu dah datang. Maka saya terjumpa satu ayat Quran. Saya kata bagilah satu panduan, ya, yang surah Al-Hadid, saya tengok ayat berapa semalam saya baca. Tapi dalam ayat tu beritahu, Ustazah macam ni lah ya, kita ingat tak ingat je. Banyak benda sebenarnya saya tak ingat. Saya benda orang banyak kan, kadang saya duduk semalam saya jumpa siapa macam sampai tahap tu ya. Saya jumpa siapa, saya cakap benda ni dengan siapa ya. Dia kadang-kadang dia cakap, dia tak ingat. Dia belum lagi back to normal lah, dia masih lagi TikTok dan sebagainya kan. Tapi belakang ayat tu kata walan tafrahu bima atakum minallah. Ada satu ayat belakang tu, surah Al-Hadid ni. Tadi pun pergi kat sini. Kalau ada saya boleh buka sebentar. Ajak saya ingat ayat tu. Adalah ayat ni bagus juga, saya share juga. Untuk terapkan ayat ni untuk terapkan tidak rasa riak satu, tapi ayat ni dia balance. Kalau kita tak dapat sesuatu, kita relax. Kalau kita dapat sesuatu pun, kita tenang. Sebab apa? Dia bagi kita balance, ya. Surah Al-Hadid. Al-Hadid, ya Allah. Bukan tu mengangam je buka. Oh ya Allah. Tak payah. Terima kasih Allah. Bantu saya. Surah Al-Hadid ni muka surat 540. Ayat 22-23. Ayat 23 lah yang lebih tepatnya saya akan share lah dalam posting. Sebab 2-3 hari ni saya cuba cari satu posting yang boleh berbeza secara sempurna bangsa dan apa yang diberikan kepada kamu. Ayat ni saya duk carikan apa ayat yang boleh saya pegang supaya saya tidak rasa terlalu gembira. Dan ada orang yang dengar berita saya dapat ni, mereka rasa sedih sebab mereka tak dapat macam tu. Mereka lebih teruk daripada tu. Bolehlah Ustazah, saya ni setahun correction, ada yang setahun, ada yang kena berapa kali dan sebagainya kan. Saya duduk pegang, saya kata saya kena pegang satu ayat Quran. Saya kena pegang lah mana-mana ayat Quran yang boleh menjadikan saya boleh bercakap balik kepada mereka.
Kalau mereka tak dapat macam ni. Kalau mereka dapat macam ni nak kena buat. Dan bila saya cari tu setakat ni lah saya jumpa satu ayat ni, saya nak pegang dulu ayat 23 ni. Ikalla ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dalam konteks saya mungkin kejayaan yang saya dapat ini, tapi dalam konteks tuan-tuan perempuan mungkin kehilangan anak, kehilangan suami, kehilangan harta benda, kan, atau mendapat sesuatu yang lebih banyak daripada dia hilang. Ya, supaya kamu tidak bersedih terhadap apa yang hilang daripada kamu. Ya, tak dapat cemerlang, ya. Kalau sahabat-sahabat saya bilang tak dapat cemerlang, ada yang kena correction yang banyak, ada yang kena betulkan, ada yang musibah dan sebagainya, kan. Sebab sebelum tu cerita ma asabaka min musibah, asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Kalau ingat saya kena baca ayat 22 dulu lah, sebab dia berkait. Ya. Setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya itu semua bagi Allah. Min qabli an nabraha. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, telah ditentukan Allah. Usaha kita tadi, kita buat dan sebagainya, kan. Sebab dalam kisah Al-Fil pun tadi Allah dah tetapkan dah. Nabi Muhammad SAW tu, Nabi Adam AS dah nampak nama Nabi Muhammad dekat dalam syurga. Sebelum Nabi Muhammad, dia dah, benda ni Allah dah bolehkan. Kita tahu Allah ni maha merancang untuk yang akan datang sebelumnya. Ya, semua dah ditulis sampai sebelum mahfuz semuanya. Ini semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi dikatakan kat sini, kalau kamu hilang daripada apa pun yang hilang kamu, kamu tidak bersedih. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu. Okey, ini bagi orang-orang yang saya kata sahabat-sahabat saya yang tak dapat. Ya, kadang-kadang saya rasa tak boleh handle ni. Saya rasa tak dah 3 hari ni tak boleh handle ni, ya. Tak boleh handle ni. Orang duk masih lagi duk tag menang-menang, kan. Tak apa, dia ada strategi dan sebagainya, saya faham. Okey, mendoakan saya yang baik-baik, alhamdulillah. Ramai masjid-masjid semua surau kuliah. Saya ingat daripada sebelum tu lagi lah, memang dah doa yang banyak-banyak dah. Saya ingat surau ni lah. Ya, saya tadi cakap daripada saya cakap kat suami saya di hantar saya hari ni, kan. Abah daripada Aikal tu umur kecil lagi duk main kabinet makan tu, melompat tikam, kan. Berapa 10 tahun ada kot saya rasa kat sini, kan. Ya, orang yang bila saya kata saya ingat dia kat luar, besok saya nak beksa. Kalau ikutkan saya tak nak datang lagi ni, tapi besok saya nak beksa. Jadi sebagai balasannya, saya ingat lagi ayat saya, doakan saya lancar esok. Hatta kena duga peksa tu tak payah cakap peksa dah. Tak payahlah Ustazah, kita buat yang mana je. Tak payah dia cakap, tak payah bentak. Dia betul ni. Ya? Dan bila saya buat muhasabah balik 3 hari ni, kan, saya kata bukan sebab saya seorang. Bukan sebab saya. Allah tolong kawan-kawan saya ramai. Dekat masjid pun itu saya pergi last sebelum saya ni ada masjid Mustaqim, masjid Sementara. Haji-haji ibu semua doakan saya. Ustazah boleh, Ustazah semua. Memang yang ni yang paling lama lah surau ni. Menyaksikan titik peluh darah saya yang macam bila datang ni boleh doakan saya. Doa 5 tahun, ya. Maknanya 5 tahun separuh lah daripada perjalanan saya kat surau masjid ni. 5 tahun tu yang tahu. So ayat ni saya jumpa, yang kedua tu lah. Dan ini saya pegang, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan. Izinkan satu, ya Allah, biarlah aku pegang ayat ni. Saya duk cari kebetulan semalam, saya baca. Kawan saya tasmid, kawan saya hafaz surah Al-Hadid. Saya hafaz surah Waqi'ah. Saya ada usrah, kan, dengan kawan-kawan saya tu. Duk main challenge lah. Nabi nak hafaz waktu ha, ikutlah masing-masing. Saya dia kata, mana kawan-kawan, kan, aku tasmid kita orang, kan. Boleh. Saya kata, kan, saya pun nak hafaz juga. Hafaz ni bila depan rumah mulalah. Alamak, masih tak confident. Biasalah tu lah saya kata tadi. Budak-budak ni bila ada orang pun bila ada ustaz tu dah bagi-bagi ayat, kan, bergelabah, kan, tak hafal. So kawan saya ni, dia hafal surah Al-Hadid. Hebatlah. Dia orang Petronas ni, orang bukan agama, orang Ustazah, dia hafal surah tu. Hebatnya. Kenapa hafal surah Al-Hadid? Dia dengar Ustazah Hafizah kata, mula kan ayat tu ada puji-puji nama Allah, asma husna banyak apa semua, kan. Tu macam apa surah Al-Hadid ni tu semua, kan. Okay, tak apalah, bila dia tasmid tu dia baca ayat ni, dikaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu ma atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka saya kata, dapatlah jawapan, insya-Allah. Dan kamu tidak gembira sangat dengan Allah supaya kamu tak sombong dan tak buka. Saya takutlah tu sangat keinginan, ya. Sebab yelah, saya dah move on dah dari hidup macam seperti biasa dah. Tapi bila berdepan dengan orang ni, kan, saya kata, saya biasa-biasa je, saya tak ada apa-apa, kan.
Kalau Allah sebenarnya memanglah kadang-kadang kita kata sebab apa ya Allah kurniakan begini. Mungkin saya kata saya banyak tolong orang. Kita kena banyak tolong orang. Allah tolong kita. Satu lagi, kita tutup aib orang. Tutup aib orang. Jangan buka. Allah kata bila Allah kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita di akhirat. Tapi kalau kita buat sungguh-sungguh kat dunia lagi, Allah dah tutup aib kita. Saya ingat kalau examiner kalau neksa tu nak tengok kesalahan saya, banyak lagi tu. Saya dah cakap kan, ini banyak. Saya sendiri nampak salah tu. Tapi boleh tak tegur macam mana? Dia macam, yalah kan, dia dah berpuas hati dengan kajian saya dan sebagainya. Dia seolah-olah macam saya kata dia tak nampak ke. Tapi saya fikir balik, adalah kot orang-orang yang tutup aib dia kat dunia. Aku tak ceritakan. Terutamanya aib suami lah. Terutamanya aib suami. Saya panggil takut lah saya kalau cerita lah lawak tu tak apa kan. Dan dia dulu cakap, oh mesti cerita saya tak ada. Tak ada. Saya bagi contoh-contoh biasa je kan. Tak ada. Saya kata tak ada maknanya. Orang yang paling saya kena jaga aib suami saya kata. Orang lain tak kisahlah. Kan kalau saya kena bagi contoh dan sebagainya kan. So apa yang kita boleh belajar sebenarnya daripada surah Al-Fil ini? Yang pertamanya saya suka cakap segala apa yang ada cabaran kita ni biarlah Allah yang selesaikan. Kerana apa? Kerana Allah lah yang mendatangkan ujian tersebut dan Allah lah yang maha mengetahui bagaimana dia nak selesaikan cabaran itu. Kan? Allah yang datangkan. So Allah yang tahu. Saya pun dapat tahu itu yang pertama ya, anak-anak SPM sekarang ni yang diuji dengan COVID dan sebagainya, melapang dada, berserah kepada Allah Taala. Ittaqullah wasbir. Bertakwalah kepada Allah, sabar. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Baca sebanyak-banyaknya supaya anak itu mendapat ketenangan, anak itu sembuh dengan baik. Dan kerana yang mendatangkan COVID pada anak itu Allah SWT, kan? Yang mengambilnya pun nanti kembali mengangkat penyakit itu Allah Ta'ala. Saya sangat positif dalam hal ini. Allah yang datangkan ujian ini. Kita serah kepada Allah kerana Allah lah sebaik-baik tepat atau sebaik-baik sebaik-baik cara untuk diselesaikan. Kan? Macam saya bagi ujian kat student kan. Saya bagi ujian, dia tahu jawapan tu, kita jawab bila nanti kan. Kita yang bagi, kita tahu macam mana cara nak selesaikan masalah tu kan. Sebab kita, jadi bukanlah hal ini dalam konteks ini. Yang pertama tadi, biarlah Allah lah yang menyelesaikan cabaran kita. Sebenarnya terlupa. Bila sahaja kisah anak dibalik ni semua, Rasulullah panggil balik Auf. Dia kata sebab daripada peristiwa ini turun satu ayat berkaitan dengan hal ini. Maknanya special lah kalau ayat itu turun berkaitan dengan para sahabat. Sebab Umar, dia rasa ada Abu Bakar, Aisyah, dia ada bila satu peristiwa turun ayat Quran tentang peristiwa tersebut. Jadi antaranya ayat ini keluar, biasa dengar surah At-Talaq, ayat 1000 lah cakap tu, man yattaqillah yaj'al, turun ayat ini. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagikannya jalan keluar. Sebab Nabi berpesan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya? Dan ada riwayat lain sebab satu ayat Al-Quran ni kadang dia ada banyak riwayat disebut kepada orang-orang yang kematian suami. Dia ada banyak sebab nuzul ayat ni. Kadang ada satu, ada dua sebab. Dia janganlah kata, saya dengar ayat ni ada sebab. Dia ada. Dia panggil ta'addadu riwayat. Riwayat yang banyak, satu ayat ada dua sebab turun. Ini bagikan ada dalam kaedahnya lah. Tapi asbabnya tadi kerana kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, dua je lah pengajarannya. Kalau Allah Ta'ala hendak menguruskan sesuatu itu, ya, kerana kehebatan Allah Ta'ala, kita yakin bahawa Allah akan menguruskannya dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya? Pertama, biar Allah lah selesaikan cabaran kita. Yang kedua, bila Allah hendak menyelesaikannya, dia akan menyelesaikan dengan cara yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, macam contoh tadi kita tengok dihancurkan gajah tadi dengan api daripada ababil tadi kan, hijaratin min sijil. Tetapi cara hancur itu Allah Ta'ala lebih tahu baik. Hancur eloklah. So kadang-kadang kita dilupa Allah lah yang menjadikannya, Allah yang memberikannya. So kadang kita banyak komplain, Allah kenapalah jadi macam ni, kenapalah dah rancang dah, hujan pula, dia patutnya baju ni labuh jadi singkat pula. Kan? Zaman-zaman nak kahwin pengantin nak singkat semua kan. Allah tahulah nak selesaikan macam mana. Adalah benda yang tak kena. First kena reflect diri sendiri. Adalah benda yang tak kena.
Kalau kita asyik kutuk orang, kalau kita nak susah nak bantu orang, asyik kedekut dan sebagainya, bila mana Allah nak perlukan bantuan kepada kita? Bila mana Allah nak tutup aib kita dan sebagainya? Ya, saya memang nampaklah memang banyak bantuan yang Allah berikan. Sebab masa sebelum Viva besok tu, malam tu memang kuat saya punya tawasul. Tawasul tu tahu, kalau ya Allah, kalau ada orang yang aku bantu, kalau ada amal-amal soleh yang aku tolong mak aku, tolong adik-adik aku, tolong kawan-kawan aku, jemaah majlis, supaya jadikanlah perkara itu untuk kau bantu aku balik. Kalau ada sesiapa yang aku bantu yang aku sudah tak ingat, jadikanlah. Memang dah hantar. Lepas tu bila dah hujung tu baru nampak dia, bila habis tu saya katakan agaknya lah ada orang-orang yang aku jaga tutup aib dia, ya, orang-orang yang aku tak tahulah dia punya keburukan yang aku sembunyikan dan sebagainya, maka Allah tutup juga aib. Kalau nak tengok saya kata memang saya tak yakin lah kalau masuk tu saya memang rasa macam tak layak lah, salah ni. Supervisor saya sendiri kata dia tak sangka dia kata. Sebab kalau lah supervisor saya jadi pemeriksa, saya rasa memang ini tak kena, banyaklah dia macam tak kena dan sebagainya. Bila dia mengumumkan begitu, saya memang rasa itulah ayat dia, walan tafrahu bima atakum. Jangan kamu gembira sangat dengan anugerah Allah. Saya risau ujian apa yang akan datang selepas ini. Bila Allah beri nikmat, maka ada ujian yang akan datang. Ujian yang nak maintain the PhD status tu. tak nak maintain the PhD status yang mencabar lagi. Lagi mencabar. Sebab orang dah nampak benda tu kan. Saya nak stay humble. Kak Ani cakap, salam dok pagi ni kan. Saya lah, Kak Ani macam biasalah. Sebab ada kawan-kawan saya yang rapat-rapat, saya tak balas mesej dia. Yang rapat betul-betul lah, yang macam memang betul-betul kan. Dia kata, salam doktor pagi ni kan. Saya tak balas mesej dia. Faham tak? Saya tak layan. Minta maaf Saya memang gurau dan sebagainya, memang ada gurau. Tapi bagi saya macam, I am very normal person. Saya macam biasa je dulu. Saya macam dulu juga nak melawak, nak ke apa kan. Memang cakap, ada orang yang macam nak kena panggil doktor ke depan ni. Saya kata, kalau nak kena penampar, panggil lah. Senang je, Salawati memang macam tu. Kalau kata je kan, kalau rasa nak kena penampar, panggil lah. Dia orang yang lepas kenal saya ni kan, itu terpulang. Student, saya kata depan-depan, itulah formal kan. Saya masuk meeting doktor, saya macam, apa pula nak orang panggil kan. Kita bersama je. Dia orang memang kadang-kadang dia takut. Ada orang yang bila tak dipanggil marah kan. Saya dah jelas dah. Sama je. Lagi stay humble lagi nak rasa jangan. Ayat ni kan, supaya kamu tidak sombong dan membangga diri. Saya dah jumpa dah. Saya kata, tak apa. Kita jaga hati kita. Kita jaga hati kita. Orang nak panggil, dia meraihkan. Dia seronok, dia panggil dan sebagainya. Okey, tak apa masalah kan. Tapi yang memang semalam lah ke usrah kan, saya cakap sebaik orang tak tanya, sebab doktor ini ada usrah tak? Memanglah tak jawab. Sebaik kau tak tanya, dia kata. Dia faham lah, faham. Maknanya orang yang rapat memang dah faham. Seolah saya kata, sama saja. Dan Alhamdulillah saya dah jumpa ayat ini. Maka semuanya berrelate juga ya, dalam keadaan ini. Apapun ya, saya cerita surah Fil, kemudian cerita pengalaman saya sedikit. Yang penting kakak ibu-ibu semua masukkan dalam kehidupan sendiri masing-masing. Kalau ada ujian, anak, suami dan sebagainya, kemudian serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Dan la haula wala quwwata illa billah ni, ada yang kata Ustazah, tadi Ustaz pun cakap ada version la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim kan. Ada hil aliyyil azim hujung tu. Ada banyak-banyak riwayat lah, banyak version. Tapi yang kata Ustaz tadi yang mesti asalnya tu daripada Auf, dia kata memang la haula wala quwwata illa billah. Ya, la haula wala quwwata illa billah. Macam kita baca doa lepas azan kan. Dia ada versi asal, ada versi yang ditambah. Yang mesti ditambah pun ustaz-ustaz duk bising kan. Ni menambah benda yang tak ada. Tak apalah, ditambah tu benda yang baik kan. Tambah al-azim tu, ilali al-azim, Allah yang maha besar kan. Bukan tambah Allah yang tu, maknanya perkataan tu ini baik. So ada version yang ditambah, tak ada masalah, asalkan yang tambah itu baik kan. So kalau versi asal, kita nak baca versi asal kan. Macam lagu apa tu yang ditambah-tambah kan. Lagu Jom Inai kan, tiba-tiba buat rap pula, lagu macam-macam kan. Biarlah, ada versi asal dia kan. So nak baca la haula wala quwwata illa billah boleh, nak baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim pun boleh. Datang pula nanti Kak Ina soalan, Susah saya nak menyanyi boleh tak? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh nyanyi baca. Tapi kalau saya kan, kalau menyanyi la haula wala, orang dah 10 kali
sikit lagi lah. Kita nak banyak kan, macam kita baca Inna Ataina Kautsar kan, kita nak banyak, kita nak baca lagi kan, kita nak baca lepas ni baca, kita duk Inna ya orang dah 10 kali kan, dia duk kau tak apa, ada benda yang kita kena laju, kita istighfar astagfirullahalazim. So nak nyanyi lah, dah kena kita sunyi dan sebagainya, nak sikit-sikit boleh. Tapi kalau kita nak cepat nak banyak, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala kan. Nyanyi. Okey, sampai situ dulu. Saya rasa cukuplah setakat ni. Dan jawab lagi kita nak buat, apapun serahlah semuanya kepada Allah Ta'ala. Apa yang baik hari ini semuanya dari Allah SWT, yang kurang daripada saya sendiri. Terima kasih semua. Hari ini saya berpulang, alhamdulillah pertama saya ya, selepas mengharungi cabaran tersebut. Memang saya menanti-nanti ya, sampai sakit-sakit perut, tak tahu kenapa begitu tadi. Kenapa nervous nak masuk kuliah tu, padahal dah tahu kan. Dia nak menghadap, nak cakap, dapat hold my tears lah ya, dapat menahan sebab saya hari ni pun dah syukur. Sebab bila saya memang habis je daripada sesi tersebut, saya memang terbayang muka-muka ibu-ibu depan saya ni lah, perempuan ni, sahabat-sahabat, terbayang dekat seluar sana, terbayang apa itu aku tu masih macam Kak Ina lah, personally memang ingat lagi cerita Ustazah yang masa hari yang tak boleh tidur semua tu kan. Saya memang suka kata bergosip sebenarnya kan. Orang kalau tahu ya Allah Ustazah memang susah lah apa semua kan, ada cerita dan memang orang yang selalu saya minta tolong doakan saya kan, sebab orang susah dan sebagainya. Jadi kita ingat kawan-kawan orang kadang macam-macam telinga orang ni kan, saya kata diorang ni lah sahabat-sahabat saya banyak mendoakan kita. That's why kita memang kena beritahu, doakan kita banyak-banyak, doakan sahabat-sahabat yang baik dan sebagainya, dan selagi mana boleh bantu orang kita bantu. Kadang-kadang memang saya dapat tu kawan masjid, kawan-kawan saya kata, Susah nak main tu aku. Ada yang kata Susah nak PhD ke? Sempat lagi tolong saya ni, sempat lagi buat kuliah kat sini ya. Macam kadang-kadang ada setengah seorang yang saya tu, saya tak cerita. Petang-petang kan, kadang pukul 3 tak kuliah sampai pukul 4, okay, boleh seminggu 2 kali waktu weekdays ni kan, dia pergi Kak Syam bagi lama tu. Saya tak tahu pula Ustazah buat PhD tu. Lepas yang seorang tu lagi seminggu kot dia minta tolong apa tak saya buat kan, apa semua sebab guru saya